Kita balik belah sana. Betul. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. Alhamdulillah, segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Habibullah kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Khatimul Anbiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ini, pada malam hari Selasa 8 September 2020 ini, bersamaan dengan 20 Muharram 1442 Hijrah, pada hari yang penuh barakah ini, insya-Allah muslimin dan muslimat, kita didatangi oleh seorang, ya insya-Allah, seorang tokoh, seorang artis, selebriti terkenal tanah air, insya-Allah, Al-Fadhil Ustaz Piyuyuk lah, dikenali sebagai pencetus ummah Yuk yang berasal daripada negeri Perak, Ustaz Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini. Betul saya? Ustaz Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini, insya-Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimahullah, Ustaz Piyuyuk hari ini adalah kali yang ketiga hari ini Ustaz Piyuyuk berada di bumi MTQTM ini. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah, alhamdulillah, hari ini ramai samping ada penjarakan, insya-Allah sama-sama yang berada di luar bolehlah kita sama-sama meraihkan, sama-sama memeriahkan majlis kuliah maghrib perdana kita pada malam yang penuh barakah ini, dalam tajuk yang akan diperbahaskan, dalam tajuk yang akan dibentangkan, dalam tajuk yang insya-Allah kita santai-santai Ustaz, kita lebih kepada diskusi, ya. Kita lebih kepada diskusi, perbincangan, persoalan dan sebagainya, insya-Allah. Semoga majlis kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita pada malam yang penuh barakah ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebelum saya terlupa, majlis mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Adnan bin Haji Nasir Timbalan Mudir MTQTM, ahli jadual kuasa Haji Aziz bersama anak, para asatizah yang saya muliakan lagi saya kasihi, Ustaz Samsul Rizal, Ustaz Hafiz, Ustaz Salman, Ustaz Abdul Latif, dan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak didik Madrasah Tahfiz Al-Quran wal Qiraatul Masnah, insya-Allah. Tanpa membuang masa lagi, insya-Allah, ramai dah tunggu ni Ustaz. Ramai dah tunggu ni Ustaz. Saya boleh cakap pelak sikit lah kan. Ustaz daripada mana Ustaz bahagian? Duduk Taiping, tapi asal orang Kampung Gajah. Kampung Gajah. Sama, saya Batu Gajah Ustaz. Saya Batu Gajah, Ustaz Kampung Gajah. Gajahnya yang sama ya. Gajah yang sama. Batu dengan kampung tak sama. Saya kalau orang kita panggil Taiping, kalau orang Perak Teping Ustaz. Teping. Dia matikan G Ustaz. Dia matikan. Tak ada kol-kol dia matikan G. Okey, Teping. Insya-Allah. Sembilan musliman, tuan-tuan dan puan-puan, ya, tanpa membuang masa lagi,
majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini atau dikenali sebagai PUYUP untuk meneruskan kuliah kita pada malam yang penuh barakah dengan tajuknya Ma'al Hijrah dan Arti Kemerdekaan. Fayatafadhal masykur ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan ala umuri dunia wad din, dalam urusan dunia dan juga agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam ke atas semulia-mulia nabi dan rasul, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda, para sahabatnya sekalian. Adapun yang demikian itu, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat iman kepada kita mulai daripada hari ini hinggalah kita meninggalkan dunia ini, sampailah kita mati dan sampailah hari kiamat nanti. Jangan pernah rasa sedih, rasa duka cita, rasa rendah diri jadi orang yang beriman, kerana Allah kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan berasa hina, jangan berasa duka cita, kedudukan kamu tinggi jika kamu orang yang beriman. Malah dalam ramai-ramai manusia yang dikeluarkan, yang berada di atas muka bumi ini sekarang ini, hampir 7 bilion manusia, kita adalah golongan yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah manusia terbaik yang dikeluarkan daripada ramai-ramai manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi syarat nak jadi orang yang terbaik, mestilah mengajak kepada yang baik, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Roy. Nama sebenarnya saya pun dah lupa. Nama glamournya Ustaz Roy, Azrul Khairul Anwar. Oh, namanya Khairul Anwar, panggil Ustaz Roy. Okey, saya seperti mana disebutkan Ustaz Roy tadi dah beberapa kali, mungkin tuan-tuan dan puan pun jemu dah kot PUYUP lagi katanya kan. Kami mungkin nak dengar daripada PU lain, PU Abu ke contohnya kan, Dai Farhan ke, Imam Uda Faris ke, yang tu dia glamour sikit kan. Tapi PU Fakrul mungkin dah selalu PU Azman, dan mungkinlah banyak-banyak PU yang lain. Jadi saya ni lebih kepada PU yang ranking bawahnya, PU budak-budak, PU yang sesuai untuk kanak-kanak. Seterusnya kepada pengetua, timbalan pengetua, ahli jawatan kuasa madrasah, pimpinan masyarakat yang hadir, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, siapa lagi, atuk-atuk, opa-opa, pak haji, mak haji, abang-abang, kakak-kakak,
ayah-ayah, ibu-ibu, kawan-kawan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Roy atau Ustaz Khairul Anwar yang tidak jemu-jemu menjemput saya. Saya sebenarnya program yang utamanya pagi tadi di UiTM Alor Gajah. Kemudian saya kata takkan nak datang sekejap, lepas tu balik kan, rasa macam tak puas. Lepas tu dah lama tak datang Melaka, PKP kan. Dulu boleh katakan setiap bulan saya ada program di Melaka, dan Melaka ni adalah antara negeri yang imarah dan meriah dengan majlis-majlis ilmu. Ya, jadi saya suka datang ke Melaka, sebab bila datang Melaka, ya, dia akan jamu makan, ya, apa, asam pedas kan. Tapi saya sebenarnya tak tahan pedas sangat. Tadi saya makan asam pedas berpeluh-peluh. Lepas tu minum air masa makan, jadi tak, semacam tak kena pula kan. Jadi pedas. Nama pun asam pedas, kalau tak pedas tak jadilah kan. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita berada dalam bulan Muharram, masih lagi berada dalam mood ma'al hijrah dan juga bersempena dengan kemerdekaan Malaysia yang ke-63. Jadi bila sebut tentang kemerdekaan, ya, sebenarnya secara jujur kita yang lapis muda ni, yang generasi muda ni mungkin tak layak nak bercakap tentang tajuk merdeka. Ya, mungkin ada yang di belakang tu otai-otai, macam-macam, pakcik-pakcik kan, bila tengok orang muda yang bercakap tentang merdeka ni, eleh, dia pun budak lagi kan, lahir pun, ya, saya kalau nak kira lahir ni lebih kurang hampir 30 tahun selepas merdeka. Merdeka tahun 57, saya lahir tahun 81. Jadi 25 tahun lebih selepas merdeka baru lahir. Jadi lahir-lahir tu kira dah ada api, dah ada air, dah senang lah ceritanya. Dan ada orang kata lahir tu dah makan burger lah, ya, tak makan ubi kayu macam orang dulu-dulu, ya. Tapi sebenarnya tak boleh nak kata juga, orang sekarang ni lagi advance makan ubi kayu daripada orang dulu kan. Sebab sekarang ni saya tengok ada restoran-restoran yang menawarkan, ya, menu masakan ubi kayu dengan cheese, ubi kayu coklat. Dia buat inovasi lagi yang lebih advance lagi kan. Jadi kalau nak kata orang sekarang tak makan ubi kayu tu tak betul jugalah. Ya, ada setengah-setengah tempat yang saya pergi, dia hidangkan ubi kayu. Ya, malah hari tu saya pergi Vietnam. Nak cerita dia pergi Vietnam lah tu. Ya, kemudian saya ada pergi dekat Indonesia, hari tu pun dia jamu ubi kayu. Ya, maknanya bukan orang zaman dulu saja makan ubi kayu, orang sekarang pun makan ubi kayu juga, ya. Baik. Jadi yang uniknya pada tahun ini, ya, angka 63. Kan? Angka 63 tu sebenarnya sangat dekat kepada satu nombor ataupun satu angka di mana usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada usia 63 tahun baginda wafat, baginda meninggalkan dunia ini. Ya, cerita kematian baginda itu sangatlah menyayat hati dan menyentuh perasaan. Tapi saya nak sebutkan angka 63 Nabi wafat, Nabi meninggal dunia. Cuma kalau hari ini siapa-siapa yang kata umurnya 63 tahun kena tanya balik, tu nak kira umur pada tahun Masihi ke, ya, dia guna kalender kuda ke, kalender orang putih ke, ataupun dipanggil kalender Melayu tu. Kalau yang itu tak tepat, ya, sebab kalau mengikut kiraan, ya, kalender Masihi dikira mengikut putaran matahari 365 hari setahun. Adapun kalender Hijrah dikira mengikut putaran bulan 355 hari, kurang 10 hari, ya, daripada kalender Masihi. Jadi kalau ikut perkiraan, sebenarnya orang yang umur 61 tahun dalam kalender Hijrah, dia sebenarnya berumur 63 tahun dalam kalender Masihi, tambah lagi 2 tahun.
Jadi siapa umurnya 63 tahun, sebenarnya dia sudah pun berumur 65 tahun. Tu lebih kuranglah cara kira dia. Dan yang uniknya juga umur 63 tahun, bila kita baca sirah, bukan sahaja Nabi yang wafat pada usia 63 tahun, malah sahabat baik Nabi. Siapa dia? Sahabat yang paling rapat dengan Nabi siapa? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar juga rupa-rupanya wafat pada usia yang sama, 63 tahun. Jadi kalau kita nak kaitkan sedikitlah cerita Abu Bakar ni, bagaimana pengorbanannya, bagaimana beliau sangat membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun datang macam-macam kepada beliau, supaya beliau berubah, supaya beliau berubah hati, jangan lagi mengikut Muhammad, berkawan dengan Muhammad, percaya dengan Muhammad. Tetapi kesemua yang datang kepada beliau ditolak mentah-mentah. Seperti mana yang kita biasa dengar kisah Nabi Isra dan Mi'raj. Bila Nabi sampai, orang pun pergi jumpa Abu Bakar, dan orang bagi tahu, wahai Abu Bakar, Muhammad dah gila. Dia pergi sampai ke Nur, naik atas langit tu, naik burak lah apalah. Pelik, cerita dia memang pelik, tak masuk akal. Dia dah gila. Lalu Abu Bakar kata, kalaulah Muhammad pergi lebih jauh daripada itu pun aku percaya. Balik. Dia tak percaya langsung dengan apa sahaja yang datang kepada dia. Malah sebab itulah gelaran As-Siddiq yang sangat membenarkan diberikan kepada Abu Bakar. Dan dalam peristiwa hijrah, kalau kita nak kaitkan juga tentang Abu Bakar ni, sangat-sangatlah baiknya, sangatlah sayangnya kepada Nabi. Ada ketika dia di hadapan, ada ketika dia di belakang, di kiri dan kanan. Lalu Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kenapalah Mika ni? Kalau terjemah Perak lah, kenapalah Mika ni ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang? Lalu Abu Bakar kata, teman. Kalau terjemah Perak tu, teman maknanya saya, ataupun satu lagi dia kata awak ke depan ni. Tapi kalau di Melaka ataupun bahasa standard, kalau sebut awak, kamu. Tapi orang Perak cakap awak tu saya. Awak ke depan tadi kerana awak risau kalau ada musuh daripada depan. Jadi itu yang awak ke depan. Awak ke belakang. Orang boleh jadi salah faham kalau cakap Perak awak tu kamu. Saya ke belakang tadi sebab saya rasa, saya risau takut ada musuh daripada belakang. Sebab tu saya ke belakang pula. Betapa sayangnya dia dengan Nabi. Kemudian sampai pula di pintu gua, dia kata, ya Rasulullah, jangan masuk, biar saya masuk dulu. Saya nak spot check dulu. Jadi seperti mana yang kita tahulah, siapa ada pengalaman masuk gua kan, dah lah gelap. Lepas tu dalam gua tu macam-macam binatang, yang pastinya kelawar ada, bergayut dekat atas kan. Kalau kita pernah masuk gua, suluh dengan apa ni, handphone sekarang ni kan, tengok kelawar bergayut je. Yang kata kelawar ni, dia malam-malam aktif, siang-siang merolong, siang-siang tidur je kerjanya. Jadi siapa yang suka aktif waktu malam, lepak waktu malam, perayaan waktu malam, saya nak cakap kerja waktu malam tak gamak pula. Ada orang kerja waktu malam. Jadi dia adik-beradik kelawar tu, siang-siang tidur, melengkok macam ular sawa, tak bangun. Kalau saya punya pengalaman lah, ibu-ibu yang ada dekat belakang, kalau ada anak tahfiz kan, anak di tahfiz, selalunya perangai, saya tak kata budak yang ada kat sini ni, saya kata saya lah ni, dengan kawan-kawan saya dulu, bila balik kampung je kerja nak tidur je. Ustaz Roy gelak tu macam ada pengalamannya, kerja nak tidur je. Sampai mak pun bising kan, kamu dah kerja tidur je kan. Dia memang macam tu. Kalau perangai budak-budak yang duduk di asrama ni, bila dia balik rumah, dia nak tidur tu nak kado. Pasal dekat sekolah tak cukup tidur, dengan bangun awalnya apa semua kan. Bila balik rumah, tidur je kerja ni. Itu kira baik lagi. Tapi ada lagi teruk lagi, tak tidur, main game je kerjanya, main PUBG, main Mobile Legend. Lepas tu bila mak dia mengendap,
Mak dia mengendak, ya Allah, anak aku ni bagusnya malam-malam tak tidur, ini mesti dah biasa buat qiyamul lail dah ni. Kan, tengok pula daripada jauh je bercahaya muka anak aku. Kan, ni kesan ni sekolah tahfiz memang bagus, muka akan bersinar bercahaya katanya kan. Dia tengok daripada jauh, rupanya bila mengendap pukul 3 pagi bercahaya lagi, tak pada padam cahaya ni. Kan, pergi dekat-dekat rupanya cahaya handphone. Cahaya handphone main game tu kena kat muka kan, bercahaya muka anak aku. Baik. Jadi yang kata Abu Bakar ni tadi, dia masuk ke dalam gua dan apa yang dia buat, dia mengoyak-ngoyakkan pakaiannya, jadi perca kain, potong kecil-kecil tu kan, dia sumbat pada lubang-lubang yang ada di dalam gua. Tapi pakaian habis, lubang tak habis. Jadi lubang yang tidak bersumbat dengan kain itulah disumbat dengan kakinya, dengan jari kakinya. Sambil dia duduk berlunjur, kakinya menyumbat, jari kakinya menyumbat pada lubang yang tidak disumbat dengan kain, dan Nabi baring di atas ribanya. Momen ni selalu saya tanya kepada audiens ataupun penonton, siapa pernah baring atas riba kawan? Biasa buat tak? Itu biasa kan? Kita kan kadang baring atas riba kawan kan? Okey, siapa sini suami-suami yang biasa baring atas riba isteri? Baring atas riba isteri. Biasa Ustaz. Saya kadang-kadang saya baring atas riba isteri saya suruh isteri saya picit jerawat. Mak picit jerawat. Ataupun cari kutu ke, kan, cabut uban ke, tu biasa. Tapi biasanya baru-baru kahwin, dah lama-lama tak buat. Kadang-kadang bila kita suruh, isteri kita buat sendiri katanya. Tak ada pasal nak buatnya, kan. Sekarang kita suruh orang lain buat, sekarang kita suruh isteri lain yang buat, tak nak pula. Tahu takut itu biasa. Isteri baring atas riba suami, suami baring atas riba isteri, kawan baring atas riba kawan. Tapi yang ini, siapa pernah baring atas riba bapa mertua? Siapa sini menantu-menantu yang pernah baring atas riba bapa mertua dia? Yang lelaki saya tanya, pernah baring tak atas riba bapa mertua? Kenapa? Sebab Nabi Muhammad ni selain daripada Abu Bakar itu sahabat dia, Abu Bakar juga bapa mertua dia. Sebab Nabi berkahwin dengan anak Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah. Siapa pernah baring atas riba bapa mertua? Saya sendirilah. Kalau orang tanya, ustaz macam mana? Ustaz tanya orang, ustaz macam mana? Saya pun tak berani nak baring. Saya takut kena luku kepala saya, kan. Sekali saya baring, bapak saya luku kepala. Sini sebut apa? Duku, kan. Dia toye-toye kepala saya. Kamu lah, menantu ni ke menantu ke hantu ni? Umpama gitulah ada takut-takut kan. Jadi Nabi baring atas riba Abu Bakar. Bagus tak Abu Bakar ni? Dia sahabat dan dia pak mentua, menantu baring atas riba dia, kan. Sebab dia kata Nabi kepenatan, Nabi pun dah letih, baringlah berehat. Dan Nabi tidur nyenyak. Dalam pada itu nak jadi sebab Allah izinkan benda tu berlaku. Padahal boleh tak? Kalau Allah tidak izinkan benda tu berlaku, boleh. Tetapi kenapa Allah izinkan? Kala jengking telah menyengat kaki Abu Bakar. Padahal kan itu sahabat Nabi. Kenapalah Allah Ta'ala ni, kalau kita nak fikir, kenapalah Allah Ta'ala ni biar pula kala jengking tu pergi sengat? Kesian dah Abu Bakar, dia sahabat Nabi, dah lah dia tolong Nabi, buat pula macam tu. Kalau kita fikirlah, Allah izinkan kala jengking ni sengat kaki Abu Bakar. Dan bila kena sengat, apa jadi? Sakit lah, kan, kena sengat. Kita kena gigit dengan semut api, ada, bising. Itu budak-budak, kan. Tapi kalau bapak budak kena semua api, tahan lah. Sebab kita dah besar, dah dewasa. Yang kata Abu Bakar ni dah dewasa, kan. Jadi takkan nak buat perangai macam budak-budak. Budak-budak alah kena sikit pun dah bising. Itu namanya budak-budak. Macam tuan-tuan lah, anak kita dekat rumah kan, jatuh sikit je pun sakit. Ngada-ngada kita kata, "Mes sini." Sebab itu tuan-tuan ya,
dalam program motivasi, selalu tak kita dengar penceramah motivasi kata bila anak kita menangis, jangan kita buat bodoh, buat nohin, kan? Kita kena apa yang kita panggil? Kita kena ambil perhatian dia. Sebab tujuan dia menangis tu, dia nak perhatian daripada ibu bapa. Jadi kalau kita buat tak peduli, apatah lagi kita kata padam muka. Tu memang tak berguna punya mak bapak. Dia cakap macam tu ke anak dia, padam muka, padan muka, kan? Tak baiklah cakap macam tu. Kita ambil perhatian dia, kita tanya dia kenapa, dan kita buatlah apa yang patut. Macam Nabi bila dah Abu Bakar sakit, ya, Nabi kata, "Meh sini kaki tu." Nabi pun pegang di tempat yang sakit dan Nabi pun jampi. Jampi ni dulu ada orang kata, "Mana ada jampi?" Jampi ni cakap Melayu lah, tapi dalam bahasa agamanya disebut doa ataupun ruqyah. Kita mendoakan orang sakit tu namanya jampi lah tu. Ya, dulu ada orang kata, "Mana ada jampi-jampi ni?" Ada, kan? Kemudian ada orang kata jampi pada air ni apalah, merepek lah, apa merapu-meraban lah, ya. Sebenarnya dia tak belajar dan dia tak tahu. Kalau kita mendalami ilmu perubatan Islam, kaedahnya kita ambil daripada cara yang Nabi buat, iaitu kita bacakan doa di tempat yang sakit. Contoh, Bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Kemudian apa Nabi buat? Ingat tak apa Nabi buat? Nabi ludah di tempat yang sakit. Nabi ludah. Lepas ni boleh try lah, kan? Kalau adik-adik kita sakit kan, sakit lah. Mari sini abang jampi. Kita pun baca jampi, tapi sebelum tu abang nak bagi tahu. Lepas habis abang baca doa ni, abang akan ludah. Kan? Betul ke ni bang? Betul. Kan? Kita pun kebetulan hari tu ada kahak pula sikit. Rezeki kamu lah ni, kebetulan ada kahak. Pui dia. Apa ni bang? Belendir-lendir ni. Itu kahak. Tak apa, lagi banyak, lagi cepat baik. Tepik-tepik kan. Itu namanya ajaran sesat. Ludah di tempat yang sakit. Ludah di sini pun kata ulama bukanlah ludah betul-betul, cuma isyarat ludah sekira-kira kalau keluar air liur pun macam merecik sikit lah. Dia tengok pada ustaz. Kalau ustaz tu gigi penuh, tak rompang, tak rongak, air liur dia tak lepas banyak. Tapi kalau ustaz tu tak ada gigi, biasanya banyaklah yang terlepas. Kira halal lah, janganlah berkira sangat. Ini lap. Apa ni ustaz? Busuknya air liur ustaz. Tak payahlah sampai macam tu. Okey. Jadi Nabi pun dah jampi, sakit Abu Bakar pun dah sembuh. Nak ceritanya yang kata Abu Bakar ni tadi pun wafat pada usia 63 tahun. Baik, ada seorang lagi sahabat yang juga rapat dengan Nabi, tapi pada peringkat awal dia musuh Nabi. Bukan setakat dia kutuk Nabi. Kalau orang kutuk kita kata jahat tak orang tu? Jahat. Tapi taklah jahat sangat. Yang dia ni dahlah kutuk Nabi. Lepas tu dia buat macam-macam lah pada Nabi, sampai ke tahap dia nak bunuh Nabi. Jahat tak orang tu? Jahat lah. Dia bukan nak bunuh orang. Nak bunuh orang lah. Dia bukan nak bunuh orang biasa-biasa. Dia nak bunuh ni Nabi. Dan bukan Nabi yang biasa-biasa. Yang ini penghulu segala Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa bangsa Yahudi ataupun Bani Israel satu ketika dahulu bangsa yang dimuliakan Allah, bangsa yang banyak diutuskan para Nabi dan Rasul. Hebat tak Bani Israel ataupun yang kita sebut bangsa Yahudi sekarang ni? Asalnya satu bangsa yang hebat, tetapi mereka juga merupakan satu bangsa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana merekalah bangsa yang membunuh para nabi. Jahat tak? Jahat gila. Kalau orang KL kata jahat gila. Kalau orang Melaka kata jahat now. Kalau orang Perak kata jahat berbenar. Tengok bahasa Perak, sopan je, jahat berbenar. Kalau KL jahat gila. Kalau Melaka jahat now. Kalau orang Kedah jahat nak mampu.
Kalau orang belah mana entah saya dengar, jahat gila babi. Itu tak tahu negara mana kan. Tapi nak ceritanya, orang bunuh orang ni jahat. Yang ini bunuh Nabi, lagi jahat. Yang kata Saidina Umar ni tahap kejahatannya nak bunuh Nabi, tapi dia bunuh tak? Tak jadi bunuh. Tu pun panjanglah ceritanya. Antara sebabnya ialah dia dengar adik dia membaca Al-Quran. Maknanya walaupun dia ni gedebel, gangster, pailang, taiko, apa lagi? Kalau orang Melaka cakap apa? Kalau orang jahat ni kata apa? Ayahanda kawasan. Kan, tak tahulah apa dia punya istilah dia kan. Tapi walaupun hatinya keras, orangnya jahat, akhirnya orang yang jahat itu boleh cair, boleh menjadi lembut hatinya dengan Al-Quran. Kalau lama dicelur dengan air panas, benda-benda yang asalnya keras, akhirnya dia boleh menjadi lembut. Jadi perumpamaan Al-Quran ni dia boleh melembutkan hati orang yang keras. Tak ada cara lain. Ustaz, saya ada satu cara Ustaz, macam mana saya nak bagi tenang. Macam mana? Saya akan buat TikTok. Tergedik-gedik ke, saya akan bertenang Ustaz. Kepala bana dia. Dia takkan bertenang bila buat TikTok lah apalah. Pernah lah benda ni dibincangkan di satu forum Hari ni orang banyak sangat mudah terikut. Yang paling trending sekarang ni TikTok. Budak-budak cukup suka dengan TikTok. Budak tahfiz pun TikTok juga. Tapi pasal TikTok ni, dia video pendek, dia tak lama, 1 minit saja. Malah ada seorang India, jiran kedai saya, dia cadangkan kepada saya, dia kata, Ustaz kena ada akaun TikTok. Saya kata, buat apa? Kan, bukan ke TikTok ni gedik-gedik? Yang itu orang yang nak buat gedik-gedik. Ustaz buatlah ceramah. Dia India dan Hindu, Kristian, dia Kristian. Tapi dia cadangkan saya, Ustaz buat akaun TikTok sebab TikTok sekarang tengah trending. Jadi daripada situ orang akan tengok TikTok. Ustaz buatlah macam satu ceramah pendek, tapi ceramah tu macam tak habis. Bila orang dengar kata, apa sambungannya? Untuk mengetahui selanjutnya, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube saya, Ustaz Yu. Contohnya kan, kita akan ajak dia pergi dengar pula kita punya YouTube ataupun Facebook kita. Tapi cara nak attract dia melalui TikTok. Kemudian sebelum TikTok tu pula ada Letty Challenge. Kan? Mula-mula muka kita elok, cantik. Lepas tu menari bertukar jadi hantu. Yang itu pun adik tu macam ada buat je. Macam faham je. Bertukar jadi hantu. Budak-budak ramai yang buat. Kan? Dia suka pula tengok, ya Allah, muka aku kalau jadi hantu macam mana? Saya tengok dia kongsi dengan kawan-kawan. Kau kalau jadi hantu macam mana rupanya? Ya Allah, muka macam penanggal. Kan? Dia kata dekat kawan dia penanggal. Lepas tu kawan dia pula buat, ya Allah, muka macam mak lampir. Yang ini pula dia kata macam pocong. Yang ini pula macam hantu Kak Limah. Yang ini macam zombie. Dia jadi macam kelakar lah pula benda tu. Tapi tidak mendatangkan faedah, malah keluar fatwa. Kalau tak silap saya, wilayah persekutuan punya lah. Kalau yang Melaka saya tak pasti, mungkin lebih kurang sama juga. Kalau kita sengaja melakukan perbuatan itu, sedangkan kita tahu asal usulnya ialah pemujaan kepada roh jahat. Asal usul benda tu, kita main ikut je, kita tak tahu pun dia punya asal usulnya apa benda. Baik, kat mana ke cerita tadi, lupa pula dah. Saidina Umar pada usia 63 tahun pun wafat juga. Okey, kita ulang sekali lagi. Nabi wafat pada usia 63 tahun. Saidina Abu Bakar pada usia 63 tahun. Saidina Umar pun wafat pada usia 63 tahun. Cuma yang kurang pasti sedikit Saidina Ali. Namun ada juga yang mengatakan Saidina Ali pun wafat pada usia 63 tahun. Namun begitu, yang disebut dalam hadis yang saya baca tu, nama Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar. Cuma cerita mengenai Saidina Ali ni, kalau kita nak ambil sedikit pengajaran,
Ya, dalam peristiwa hijrah yang menggantikan tempat tidur Nabi ialah Saidina Ali. Ketika itu umurnya ada riwayat mengatakan sekitar 15, 16, 17 tahun. Maknanya dia lebih kurang tingkatan 3, tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Ya, masih muda, bujang, terang-tantang. Ya, masa tu tak tahulah di sekolah tahfiz mana. Tapi yang pastinya dia remaja yang sangat bijak dan berani. Siapa sini dia punya ikon ataupun idolanya Saidina Ali? Ada tak? Ada ke tak ada? Ustaz, saya sebenarnya ikon saya ialah siapa? Kami sebenarnya minat Piyuyuk. Tak muntah. Ya, ada ke orang minat saya? Ada? Ush, ada, tak sangka ya. Ingatkan minat Aziz kan? Ingatkan minat orang lain kan? Tapi ada juga yang minat Ustaz. Terima kasih lah. Minat Ustaz Roy? Ada juga? Tak payahlah. Ustaz Roy memang kat sini kan, minat orang lain. Ustaz Roy dah ada yang punya. Okey. Kat mana soalan tadi? Lupa pula dah. Saidina Ali ni pada usia remaja, dia ni ganti tempat tidur Nabi. Berani tak berani? Berani. Ustaz, kami sekarang pun berani juga. Ingat Saidina Ali juga berani. Ramai yang merempit apa? Ya, tu kira berani tu, berani mati tu. Kawan saya Ustaz dah berapa kali jatuh, dah berapa kali patah. Badan dia daripada atas sampai bawah semua besi Ustaz. Tapi dia tetap merempit Ustaz. Hidup merempit. Kami istiqamah merempit. Dan kami merempit berjemaah. Ada juga merempit istiqamah ni maknanya tak pernah putus asa, tetap terus merempit dan merempit secara berjemaah. Ada seorang budak tahfiz, saya pernah cerita ke tak? Ya, ada seorang budak tahfiz lepas solat berjemaah dekat satu surau, turun-turun ya, kena langgar dengan mat rempit dekat jalan lah, dekat jalan kan. Lepas tu orang surau semua turun. Ya Allah, budak ni budak baik, budak tahfiz. Ya, bukan senang kita nak dapat budak macam ni dalam kampung ni. Hafal Quran yang banyaknya semua, hafal benda-benda yang merepek-merepek lah kan, yang lara, yang jahat, ya, yang nakal. Tapi budak ni budak baik. Kenapalah budak ni yang mati? Ya Allah. Ada seorang makcik tu lah, ya Allah, kenapalah budak ni yang mati? Ya Allah. Meninggal. Budak yang mak rempit ni tadi, yang langgar ni, cuma luka sikit je. Kenapalah budak ni tak mati? Ya Allah, sepatutnya budak ni yang mati. Kenapalah budak tahfiz ni yang mati? Kan? Tetapi rupa-rupanya ada hikmah di sebaliknya ya. Satunya hikmahnya ialah dia budak lagi, kemudian hafal Quran. Bila dia mati dalam keadaan dia pun bersih lagi, tak banyak buat dosa ataupun tak ada dosa kan. Jadi sudah tentulah kedua ibu bapanya ya, seperti mana yang pernah ditanyakan kepada Nabi, kalau anak masih kecil kemudian meninggal dunia ya, ibu bapanya bersedih, kemudian apakah yang ibu bapanya dapat? Tanya Sayyidatina Aisyah kepada Nabi. Kata Nabi, kalau ibu bapa, suami isteri mempunyai anak 3 orang, mati sewaktu kecil ya, lalu dia sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anaknya besok akan bertemu dengan Allah menjadi peguam. Ya Allah, jangan campakkan ibu bapa kami dalam neraka, sebab ibu bapa kami ini sewaktu kami meninggal dunia, waktu kami kecil kami meninggal, dia sabar, dia redha. Anak dia akan jadi benteng. Kemudian Sayyidatina Aisyah tanya lagi, kalau 2 sama, kalau seorang sama. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya mewakili dirinya, bagaimana orang yang tidak dikurniakan anak? Siapakah yang akan menjadi benteng baginya daripada api neraka? Kemudian Nabi berkata, sekiranya seseorang tidak dikurniakan anak, kesabarannya menjadi benteng baginya daripada api neraka. Ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah ya. Mungkin belum sampai masa ke, ataupun ada hikmah di sebaliknya. Jadi bila anak ni tadi mati sewaktu kecil ya, rupa-rupanya apa yang berlaku selepas itu, mat rempit ni jadi insaf ya, dan mak rempit itu tidak merempit lagi, dan mak rempit itu pula belajar di sekolah tahfiz.
Kan? Menjadi satu asbab keinsafan kepada orang lain pula. Baik. Sayyidina Ali, sambung cerita Sayyidina Ali. Dan yang kedua, kenapa sebab Sayyidina Ali ni menggantikan tempat tidur Nabi? Kerana diriwayatkan Sayyidina Ali ni wajahnya sangat mirip dengan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita, Nabi yang paling handsome. Kalau saya tanya soalan siapakah Nabi yang handsome? Jawapannya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapakah Nabi yang paling handsome? Jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke ustaz? Saya dengar Nabi Yusuf handsome. Betul, Nabi Yusuf memang handsome, tapi Nabi yang paling handsome Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebutkan dalam satu riwayat, jika wanita-wanita di Mesir pada ketika itu, ketika mana Zulaikha memanggil wanita-wanita di satu dewan, kemudian diadakan majlis mengupas apple, disuruh wanita-wanita itu mengupas apple. Kemudian Nabi Yusuf pun keluar. Apa yang berlaku? Kesemua wanita yang sedang mengupas apple itu tidak menyedari rupa-rupanya yang mereka kupas bukan apple tetapi jari mereka. Berdarah jari. Handsome gila, kan? Jika yang keluar itu Nabi Muhammad, jika yang keluar itu Nabi Yusuf, terkupas jari. Jika yang keluar itu Nabi Muhammad, nescaya terpotong tangan mereka. Maknanya siapa yang handsome? Siapa yang paling handsome? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling handsome. Jadi wajah Sayyidina Ali ni handsome lah juga, sebab mirip wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi, dia juga adalah sahabat Nabi dan juga menantu Nabi, sebab Sayyidina Ali berkahwin dengan puteri kesayangan Nabi, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dia sepupu, sahabat dan juga menantu Nabi. Baik, ini satu cerita yang menarik. Mungkin boleh kita kaitkan dengan kemerdekaan kita. Siapa tak sayang dengan negeri Melaka? Ustaz, saya tak naklah duduk Melaka ni ustaz. Kenapa pula? Sebab saya susahlah nak buat ibadat. Saya nak, macam sekarang ni adalah yang merungut kan. Dia kata nak pergi masjid pun susah. Bila dah pergi kena ambil nama, kena tembak pula. Lepas tu kena ambil nama, kena tembak suhu, satu lagi apa? Udahlah ya. Boleh masuk dah. Lepas tu yang sebelum ni lah, yang sebelum ni ada kota, ada berapa orang kan. Susah lah ustaz. Ini masa PKP, dan apa yang dibuat oleh pihak kerajaan ini, SOP namanya kan, adalah satu peraturan yang bukannya kita kata untuk merosakkan ataupun untuk apa kita nak sebut untuk yang tak baik lah tetapi untuk kebaikan kita. Dan keputusan yang dibuat kerajaan itu adalah mengambil pandangan juga daripada ahli-ahli agama. Boleh ke kita semayang jarak-jarak ni, sedangkan Nabi kata rapat-rapat. Lepas tu dah kebiasaan kita dah lepas solat kita akan bersalam-salaman. Sekarang ni nak salam pun tak boleh, dah macam Jepun kan, semua main angguk je. Lepas tu sekarang ni nak tengok muka pun tak puas kan, pasal dah bertutup. Lepas tu ada pula yang kata kena hati-hati, sebab penjenayah dia mengambil kesempatan dengan sebab sekarang ni kena pakai pelitup muka. Jadi penjenayah dia pakai juga benda tu, orang pun tak cam dia. Jadi susah lah saya nak buat ibadat ustaz. Saya nak pindah ke Perak lah. Kenapa dekat Perak tak ada SOP? Kat Perak bebas. Contohlah ataupun saya pernah dengar cerita ada orang Singapura kan, dia tanya orang Malaysia. Dia kata dekat Malaysia macam mana kalau solat berjemaah, kalau azan. Jadi orang Malaysia kata dekat Malaysia ni kita boleh azan kuat guna speaker luar, satu kampung dengar. Satu sini daerah apa? Teluk Mas, Melaka Tengah.
Daerah Melaka Tengah ni semua dengar. Kami beli speaker yang mahal tu. Ramai orang kampung dengar. Lepas tu orang Singapura tanya, bila azan kuat-kuat, satu daerah dengar, satu kampung dengar, ramai tak jemaah datang? Orang Malaysia kata, yang datang tu orang itu lah juga. Kan? Kata orang Malaysia. Lepas tu orang Malaysia pun tanya, dekat Singapura macam mana? Dekat Singapura kami tak boleh azan speaker luar, kami speaker dalam aja. Lepas tu orang Malaysia tanya, yang datang tu ramai tak? Yang datang tu orang itu lah juga. Lalu orang Singapura kata, buat apa azan kuat-kuat? Kalau yang datang pun orang itu juga, azan macam kami udah lah. Kan? Jadi kalau kita fikirkan pun memang betul pun. Ya, Tok Bilal panggil hayya 'alas solah. Terkeluar ubat Tok Bilal. Moh la solat. Kalau ikut terjemahnya kan. Orang buat je, buat bodoh je. Main bola tengah padang. Gol. Kan, budak-budak kan main bola waktu maghrib. Bila Tok Imam marah, "Woi, ni maghrib ni. Balik. Kalau tak nak pergi masjid pun, balik rumah." Alah, ini Imam. Ini orang main bola balik. Aduh. Menjawab tu. Dia menjawab dekat Tok Imam. Ini Imam. Kan? Lepas tu imam tu sembang lah dengan saya. Dia kata, "Ustaz, budak-budak sekarang ni kalau bercakap dengan orang tua-tua ni, korang hajar." Saya kata, "Bercakap macam mana, Mam? Budak-budak ni kalau bercakap macam nak terberak." Ilek mah macam tahan kentut. Macam nak terberak. Saya rasa nak tampur je, Ustaz. Ilek mam, jangan tampur. Cara kita nak berdakwah ni memang kena banyak sabar. Kena sekali, dua kali, banyak-banyak kali kita ajak, kita pujuk dia, lama kelamaan dia akan datang juga. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu cerita Singapura. Cerita dekat Thailand pula, saya dengar kawan-kawan kita yang di wilayah Islam tu, ada 3 wilayah kalau tak silap. Mereka itu pula dugaannya lagi besar. Naik motor nak pergi dengar kuliah macam ni, kan, tengah sana kena tembak, kan, mati. Nak pergi kuliah, nak pergi solat berjemaah, kena tembak. Kita pun kena tembak juga. Tek. Kena tembak juga. Tetapi tak adalah mati kan. Mati akhir je. Itu dugaan mereka. Jadi bagaimana kita yang di sini tidak ada halangan untuk melakukan ibadah. Sedangkan Nabi dulu kalau kita dengar apa yang tak kena kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat. Okey, ada satu cerita ni kan, mungkin dah selalu dengar. Ada seorang wanita syahidah yang pertama. Wanita yang mati syahid yang pertama, siapa nama dia? Namanya Sumayyah. Kan ada lagu kan? Sumayyah. Takat itu je. Ustaz Roy akan sambung lagu tu kan. Saya tak boleh nyanyi, takut hujan. Siapa? Hijaz kan? Boleh Ustaz nyanyi sikit? Kan? Sumayyah, dia seorang wanita. Biasanya kita katalah wanita ni, alah Ustaz, wanita ni lembek, lemah, tak kuat iman. Perasan macam lah kita orang lelaki ni hebat sangat, kuat iman sangat. Kan? Kadang-kadang wanita ni kita nampak lembek tapi hebat. Betul tak? Setuju tak wanita? Nak kata angguk pun tak, mengeling pun tak. Senyumlah sikit. Kan? Kenapa saya kata wanita hebat? Wanita boleh mengandungkan, melahirkan, menyusukan. Orang lelaki boleh tak mengandung? Boleh. Siapa kata tak boleh? Ramai orang lelaki mengandung. Cuba tengok ayah kita. Kan? Ayah, saya tengok ayah ni macam mengandung. Berapa bulan kan? Ini baru 5 bulan, kata ayah kan. Kamu jangan banyak tanya. Dah berapa lama ayah mengandung ni? Ayah dah 5 tahun mengandung, tapi tak beranak lagi. Maknanya perut buncit kan. Orang perempuan kalau perut dia buncit tu maknanya mengandung. Kemudian orang perempuan melahirkan ni sakit sangat, sehingga dikatakan melahirkan seorang anak itu
mempertaruhkan nyawa, sama ada hidup atau mati, sama ada dia hidup atau anaknya mati, anaknya hidup dia mati, ataupun kedua-duanya mati, ataupun rezeki kedua-duanya hidup. Sakit sangat. Saya sendiri tengok isteri saya bersalin, saya rasa insaf sekejap. Insaf sekejap. Kan saya kata, ya Allah, kesiannya, teruknya beranak. Insaf sekejap. Lepas tu tak insaf balik. Kan? Jadi yang kata melahirkan anak ni sakit, kemudian dahlah melahirkan, menyusukan. Orang lelaki boleh tak menyusukan? Boleh. Tak percaya, try. Ambil baby adik, sua dekat nenen. Try sua, dia isap. Nak muntah sebab tak ada susu. Kemudian yang kedua, orang lelaki punya ni berbulu. Dia tak sedap. Contohlah orang perempuan hebat, yang kata orang perempuan. Baik, jadi saya nak cerita pasal Sumayyah ni tadi. Walau macam mana penyiksaan kepada beliau, beliau tidak goyang. Jangan beriman, jangan ikut Muhammad, ikutlah saya, majikan dia sendiri, kan? Berimanlah kepada Tuhan nenek moyang kita. Kan kita dah lama menyembah berhala, kenapa nak tukar? Kan kita dah ada dah berhala yang kita buat tu, bukan main sador lagi. Kalau kita tengok kan macam-macam bentuk lah kan. Ada yang perut buncit, mata terbeliak lah, apalah kan. Kan kita dah buat elok dah tu. Kita sembahyang tu je. Datuk nenek moyang kita dulu sembahyang itu je. Kenapa nak tukar? Tapi kata Sumayyah, tidak. Aku tetap beriman kepada Allah, kepada Tuhan Muhammad. Aku nak ikut Muhammad. Dia kurang macam tu lah. Dan akhirnya, apakah kemuncak penyiksaan yang dilakukan kepada Sumayyah? Sumayyah disula daripada kemaluannya sehingga tembus di kepalanya. Dan sahabat-sahabat yang mendapat berita itu pergi bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, teruk sangat dah ni penyiksaan, penindasan tentera kaum musyrikin kepada orang Islam. Takkan kita nak tunggu lagi? Mohlah kita bukan serang, sebab Islam lemah ketika itu, tak ada kekuatan tentera dan seumpamanya. Mohon kita jangan silap sebut. Dulu kita dengar ada orang kata mohon kita lari. Dikatakan Nabi Muhammad itulah lari, sedangkan Nabi Muhammad tidak lari. Bila kita kata Nabi lari, Nabi pengecut. Orang yang lari biasanya pengecut, tapi Nabi tidak lari. Dan Nabi jawab, Nabi kata kena sabar, belum turun wahyu, belum lagi sampai perintah Allah untuk kita berhijrah. Dan orang-orang terdahulu daripada kita lebih teruk lagi seksaan mereka. Mereka itu digergaji dan terbelah dua, lagi teruk. Jadi bila sahabat dengar, orang dulu kena gergaji, lagi dahsyat. Kalau macam tu kita sabarlah dulu. Dan akhirnya turun wahyu. Lalu Allah menyuruh Nabi berhijrah. Ni pun best juga cerita perjalanan hijrah tu kan. Ketika mana waktu tengah hari Nabi ke rumah Abu Bakar, Nabi bagi tahu dah sampai perintah untuk hijrah. Dan Abu Bakar pun datang ke rumah Nabi waktu malam, bawa unta. Berapa ekor unta Abu Bakar bawa? Dua lah, seorang satu. Bukan naik seekor berdua, naik 2 ekor unta, seorang satu. Kemudian kenapa naik unta, kenapa tak naik burak? Mungkin kita pernah cerita kot sebelum ni. Burak ni laju sekali, melangkah sejauh mata memandang. Tahun lepas ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi naik burak, tapi kali ini Nabi naik unta. Unta ialah kenderaan yang paling lambat. Saya pernah tanya satu sekolah, adik-adik, binatang apa yang jadi kenderaan yang paling lambat di dunia? Saya tanya, binatang apa yang dijadikan kenderaan yang paling lambat di dunia? Ada seorang adik tu dia kata kura-kura. Saya kata, ada ke orang naik kura-kura? Tak ada. Habis kamu jawab kura-kura siapa? Teka. Okey, siapa nak jawab? Saya tanya, siapa nak jawab? Binatang yang dijadikan kenderaan yang paling lambat. Ada seorang lagi budak jawab. Kamu apa? Siput babi.
Saya kata, kenapa kamu jawab siput babi? Kenapa siput babi ni lambat? Sebab ustaz, siput babi tu saya tengok dia jalan lambat. Yalah, kenapa? Sebab dia pandang kanan. Dia kata, aku ni siput ke babi? Siput ke babi? Itu yang lambat sangat tu. Ya? Bila ditanya kenderaan yang paling lambat binatang ialah unta. Tapi apa pula hikmahnya Allah hantar unta menjadi tunggangan Nabi? Kenapa tak naik burak? Satunya, bila Nabi naik unta tak kena speed trap. Ya, sebab unta lambat. Dia tak akan lebih daripada 110 km sejam. 10 km sejam dia memang lambat. Okey, yang kedua, unta ialah kenderaan yang paling sesuai untuk perjalanan padang pasir disebabkan kejadian unta tu. Sebab tu dalam surah Al-Ghashiyah kan. Kalau salah betulkan ya, saya pun dah lupa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat kepada kejadian unta? Tidakkah kamu melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Okey, saya nak tanya adik-adik jujur, pernah tengok unta tak? Pernah? Dekat mana? Dalam gambar. Dekat Melaka ni ada tengok unta. Sekolah ni buat korban unta baru ni. Habis tu tengok dekat mana? Okey, siapa pernah tengok live betul-betul depan unta? Ni unta, ni kita pernah tengok live. Pernah tengok tak? Okey, waktu bila? Masa bila? Pergi umrah. Dekat mana? Israel. Saya pergi umrah dekat Israel, ustaz. Ada tempat baru dia berkata. Ya, ataupun dekat Melaka je kami tawaf dekat sini, ustaz. Ya, iaitu kalau tak silap saya lah, nama tempat tu Hudaibiyah kan. Ada satu macam padang ataupun ladang unta dekat situ. Jadi kita bila pergi ke situ, ya, dapatlah tengok unta dekat-dekat. Okey, ustaz nak tanya, unta tu handsome tak? Handsome tak? Bolehlah. Ya, siapa kata unta handsome, maknanya tak lama. 3 kali Jumaat je lagi. Ya, dah nak meninggal apa? Mana ada handsome unta. Tengok muka dia betul-betul memang bodoh. Ya, tetapi jangan memandang unta sebelah mata, ataupun kita jangan pandang orang tak handsome tu ya dengan pandangan hina. Sebab apa? Di sebalik keokayuan dia, kehodohan dia, kekurangan dia, ada kelebihan yang kita memang rasa macam takjub. Contoh, kalau unta bila berjalan di padang pasir, tak ada lagi rekod unta aksiden. Kenapa? Sebab dia punya tapak kaki dia lebar. Dia kalau berjalan dekat pasir, dia tak jeruih lah. Dia tak apa? Kalau orang Melaka cakap apa ya? Kakinya tak masuk dalam pasir. Tapi kalau kuda, ada kemungkinan dia akan jatuh berguling-guling. Seperti mana yang kisah yang selanjutnya, ketika mana Suraqah bin Malik dapat mengesan Nabi Muhammad, dia pun mengejar Nabi dan Abu Bakar dengan kuda dan dia tertonggeng, ya, tergolik beberapa kali di pasir. Sebab yang kata kuda ni dia pasal laju sangat, ya, dia lebih daripada dia punya ni, dia tertonggeng. Jadi unta steady, dah lambat, kaki pula lebar kan. Okey, kemudian unta tidak perlu pakai spek mata. Walaupun berjalan di padang pasir, ribut, habuk, dia tak payah pakai spek. Kenapa? Sebab dia punya bulu mata dia dah tebal, dah macam jadi wiper. Pumpa. Kan? Kalau hujan lebat ke ribut ke apa, dia tak payah pakai spek mata. Kemudian unta tidak perlu berhenti dekat RNR. Dahaga berhenti kejap boleh. Ataupun unta kata nak terkencing, berhenti kat RNR mana-mana boleh tak? Tak payah, sebab dia kencing sambil diri je. Lepas tu dia tak payah minum, sebab dia dah minum siap-siap. Sebelum dia bergerak, dia akan minum satu kolah sampai bengkak belakang dia. Asalnya rata, tapi bila dia banyak sangat minum sampai berbonggol belakang dia. Ya, jadi nak ceritanya, bonggol itu ialah tempat menyimpan
air tangki. Jadi sebab itu dia sesuai untuk perjalanan jauh. Dan di sebalik, ya, apa yang kita dah selalu dengar ialah jalan yang Nabi ikut itu ialah jalan bukan jalan biasa. Dia melalui lorong-lorong tikus ataupun jalan belakang. Dan ada satu tempat di mana Nabi memanjat sebuah gunung. Kalau siapa dah pergi buat umrah mungkin dah tengok dah yang namanya Gunung Tut. Okey, siapa boleh jawab soalan ni, saya bagi hadiah. Ya. Okey, sebutkan nama gunung ataupun bukit yang dipanjat oleh Nabi dan Abu Bakar. Kemudian di puncak bukit itu ada sebuah gua yang kecil. Ya, hanya muat untuk 2 orang sahaja. Sebutkan nama gua tu. Sebutkan nama gunung dan nama gua. Boleh? Ustaz bagi hadiah ni. Okey, siapa nama? Alung? Adam. Okey, Adam. Bangun Adam, Okey, Adam. Adam apa? Nama Adam je? Adam Syah bin Syah Nizam. Tingkatan? Dah kahwin? Belum? Sama. Saya pun belum kahwin lagi. Sama. Adam belum kahwin kan? Saya belum kahwin lagi. Sama tak? Boleh lah. Okey Adam, apa kesoalannya tadi? Sebutkan nama gunung itu dan nama gua di atas gunung. Okey, Jabal dalam bahasa Arabnya Jabal kan? Jabal apa? Okey, saya nak bagi clue. Saya nak bagi clue sebab nak tolong Adam ni. Jangan jawab Jabal Nur. Jangan jawab Jabal Nur. Sebab di atas puncak Jabal Nur ada Gua Hira. Itu ialah gunung ataupun gua tempat Nabi menerima wahyu. Bukan gunung ataupun gua tempat Nabi singgah ketika hijrah. Bukan. Jangan jawab Jabal Nur. Jadi selain daripada Jabal Nur, mungkin nak jawab gua Tempurung ke. Terpulang lah gua apa, Gua Kelam ke. Gunung Mak Jinjang ke, Sukati lah. Tapi selain daripada Jabal Nur, apa nama guanya? Jabal, apa nama gunungnya? Jabal. Okey, saya bagi ABC. A, Bukit Bukit Gantang. Okey, Bukit Katil. B, Bukit Katil. Bahasa Arab lah, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Jabal A, Jabal Rahmah. B, Jabal Sur. Jabal Sur, 2 je lah. Jabal Rahmah dengan Jabal Sur. Gua tu pula nama dia Gua Niah dengan Gua Sur. Yang mana? Okey, namanya Jabal Sur, nama gunung itu. Kemudian gua di atas puncak tu Gua Niah. Gua Sur, nama gunung dan nama gua sama. Tepat sekali. Alah, itu pun dah tolong. Okey, hadiahnya ialah minyak rambut. Betul, saya ada bawa minyak rambut, tapi yang tradisional punya, yang minyak punya, orang kampung punya tu, lumur kan. Nanti rambut pun jadi segar, sehat, hitam, panjang, handsome. Semua sekali, Nanti ambil kat belakang minyak rambut kilauan geliga, nama minyak tu. Boleh? Nanti ambil okey. Ada masa lagi tak Ustaz? Ada lagi 5 minit. Dah boleh duduk dah. Betul lah tu jawapan tu. Saya tolong juga Okey. Kat mana tadi? Kat mana cerita dia tadi Dah sampai gua dah. Dah sampai gua dah. Saya nak cerita pasal Merdeka tadi. Saya kata apa dia? Penyiksaan. Kan penyiksaan yang cerita itulah yang saya nak sebut tadi. Tapi dekat Malaysia, kalaulah adik-adik sembang dengan atuk-atuk, opah-opah. Atuk-opah dulu kan, masa zaman yang sebelum kita merdeka tu, macam mana orang Melaka cakap macam tu, ada tak? Itu orang Johor kan. Macam mana now? Tak kena pula. Macam mana lah? Macam mana tu orang Johor yang cakap macam mana kan? Atuk kita mesti cerita dulu pada suatu ketika zaman British, orang putih ni, dia akan ceritalah orang putih ni macam ni. Tapi apa pula tapi tu? Masa zaman
Jepun lagi jahat. Tu bukan ke Jepun tu badan pun bukan musuh mana. Ketot aja macam kita juga. Jahat Jepun ni, dia suka tampur orang. Atuk ni dah berapa kali kena tampur dengan Jepun. Jepun suka menampur atuk Dia kalau tampur macam mana tu? Jepun kalau tampur dia macam ni. Pam. Atuk itu bukan tampur, tu backhand. Jepun dia suka menampur. Pam, pam. Lepas tu dia tojah kepala. Badan je kecil Jepun ni tapi ganas. Tak tahulah apa dia punya karakter Jepun memang macam tu masa dia menjajah. Jadi atuk saya cerita pasal Jepun bila saya datang rumah dia pagi. Saya datang pula belah petang. Sama juga cerita Jepun. Besok saya datang lagi cerita Jepun lagi. Petang saya datang cerita Jepun lagi. Aduh, lama-lama saya buat dekat adik saya. Hari ni je dah 5 kali atuk cerita Jepun. Sama aja cerita. Kan? Jadi kita kadang-kadang boring dengar cerita daripada atuk kita sebab dia cerita benda yang sama. Nanti kalau kita dah jadi atuk pun macam itulah juga. Kita akan cerita benda yang sama kepada cucu kita. Kenapa diceritakan berkali-kali cerita yang sama? Supaya mengingatkan kepada kita atas kenikmatan merdeka yang kita dapat pada hari ini bukanlah dengan cara yang senang. Perjuangan daripada orang-orang Melayu, ulama pada ketika itu untuk mencapai kemerdekaan ini dengan pertumpahan darah dan macam-macam lagi keperitan hidup yang mereka lalui. Dan atuk kita berpesan supaya jangan sekali-kali kita lupa diri, takut nanti kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita boleh ditarik balik nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur aku tambah lagi, jika kamu kufur ingat azabku sangat pedih. Sebab apa? Kita merdeka 63 tahun ni usia setahun jagung, muda sangat. Sedangkan ada negara-negara yang sudah merdeka beratus tahun pun dijajah semula apabila mereka tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga negara saudara kita yang diuji sampai ke hari ini. Nak kata mereka tak bersyukur ke apa ke, tak berani nak cakap. Tapi macam contoh Palestin, saudara kita di Palestin telah dijajah oleh tentera Zionis Israel, sedangkan itu negara mereka. Tiba-tiba Yahudi ni datang, dia rampas, dia halau, dia belasah, dia tembak rakyat Palestin. Sekarang ni kalau tengok dalam peta dunia tak ada nama Palestin. Tak percaya boleh search dekat Google Maps, type Palestin, tahu apa yang keluar? Israel. Dia telah mengeluarkan negara Palestin daripada peta dunia dan dia gantikan dengan nama Israel. Punyalah jahatnya yang kata tentera Zionis Israel. Dan benda tu tak mustahil akan berlaku kepada negara kita jika kita tidak berwaspada, tidak beringat, tidak bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi rasanya setakat itu sahaja. Boleh Ustaz? Alhamdulillah. Mungkin ada nak buka sedikit soalan. Ada? Alhamdulillah. Jadi Ustaz ada buka sesi pertanyaan insya-Allah. Jadi kita buka kalau ada sikitlah kan. Sikit-sikit Mungkin wakil lelaki seorang atau wakil muslimat seorang insya-Allah. Apa-apa berkaitan dengan mengajar soal kemerdekaan ataupun apa juga insya-Allah bolehlah mengutarakan pertanyaan tersebut insya-Allah. Kita beri masa muslimin mungkin kalau dapat seorang, muslimat seorang insya-Allah. Kita mulakan dengan kaum muslimin dulu atau kaum muslimat insya-Allah. Kaum muslimin insya-Allah terpulang, pelajar boleh, tetamu boleh, ibu bapa boleh insya-Allah. Muslimat, ada apa nak tanya sebarang pertanyaan atau sebarang mungkin share ke apa ke? Boleh. Mungkin nak menanyakan sebarang pertanyaan insya-Allah boleh. Kaum muslimin, kita mulakan kaum muslimin dulu insya-Allah. Kaum bapa, kaum ayah, kalau jika nak menanya.
Sementara tu ya, kalau ada yang nak tanya soalan boleh tanya. Saya saja nak share, pagi tadi saya dekat UiTM Alur Gajah. Jadi bila ceramah dekat depan pensyarah staff kan, saya ni pun sebenarnya itulah nak bagi tahu saya dulu belajar tidak masuk universiti kan, tetapi yalah Allah beri peluang untuk berceramah pula di universiti, sedangkan kita pun ilmunya tak tinggi mana. Jadi saya pun cuak, takut kan. Saya kata, macam mana ni, selalu aku ceramah depan budak-budak, boleh juga kelentung-kelentung sikit. Ini depan pensyarah-pensyarah kan. Jadi saya pun buatlah sedikit persediaan. Dalam nota saya pagi tadi, rupa-rupanya antara sebab Allah nak bagi kita ni berhijrah supaya kita berubah menjadi baik, antaranya disebutkan faktor usia. Ada orang berubah apabila dia telah meningkat usia. Dulu masa zaman remaja, zaman muda, dia nakal, dia buas. Kalau saya tanyalah ayah Ustaz Roy contohnya kan, Ustaz Roy dulu macam mana macam budak-budak tu. Ayah dia tu nampak macam tak ada masa depan, macam tak ada harapan nak jadi ustaz. Contohlah tetapi perubahannya selepas itu. Mungkin adik-adik ni kan, kita mana nak tahu, dulu mungkin nakal kan, tapi sekarang ni bila dah Allah dorongkan adik-adik untuk belajar di sekolah tahfiz, kena ada satu keyakinan, kepercayaan, sangka baik dengan Allah. Allah nak pilih untuk kita jadi baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, nescaya Allah beri kefahaman agama kepadanya. Mungkin ini satu lorongan. Adik-adik mungkin akan ada yang macam dia panggil apa dia? Memberontak. Saya tak nak tahfiz. Ini semua mak ayah saya yang paksa ni. Mungkin paksaan itu juga satu asbab untuk kita jadi baik. Allah nak pilih untuk kita jadi baik. Jangan menyesal duduk di sekolah tahfiz, kerana kemuliaan orang-orang yang menghafaz Al-Quran, orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Ada satu hadis yang menceritakan ahli Al-Quran ni bila dimasukkan ke dalam syurga, dia ada satu makam yang istimewa berbanding orang lain. Di kalangan ahli syurga sendiri, ahli Al-Quran ni ada satu tempat yang istimewa Allah letakkan dia. Kemudian dari riwayat mengatakan orang yang bersahabat dengan Al-Quran, ahli Al-Quran ni dia akan mulutnya terkumat kamit ketika berada dalam syurga. Lalu ditanya, kenapa mulut terkumat kamit? Kalau kita kata baca jampi apa tu kan, jampi apa tu mulut kumat kamit kan. Dia kata, saya rindu untuk membaca Al-Quran. Padahal di dalam syurga tidak perlu melakukan ibadah. Tidak ada yang namanya solat, tidak ada yang namanya sedekah, tidak ada apa yang namanya ibadah dalam syurga. Tetapi ahli Al-Quran, dia tetap rindu untuk membaca Al-Quran. Itu kelebihan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Okey, faktor yang kedua, musibah. Ada orang dia berubah apabila ditimpa musibah. Ada satu berita saya baca, kalau tuan-tuan pernah dengar, tapi dekat Melaka, bukan dekat Melaka, dekat Kedah kalau tak silap saya. Asalnya pasangan suami isteri ni jual ketum. Dia pengedar ketum. Dekat Melaka ni ada orang jual ketum tak? Ada juga. Dia jual ketum, tapi bila ditangkap, lepas tu pendek ceritanya dia pun dah tak jual ketum. Dia berubah menjadi ejen menjual air bidara. Kan dia berubah. Dia tak jual ketum dah, memberi mudarat kepada orang. Sekarang ni dia memberi manfaat kepada orang. Ada satu pasangan pula, dulu dia tikam ekor. Tikam pun bukan banyak, RM2, RM3 kan, yang 4D 3D tu kan, bukan banyak. Saya pun nak tanya, saya kata kena tak? Setakat ni belum lagi lah, tapi insya-Allah lah kita usaha. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Dan saya pun kalau dapat duit tu nanti ustaz, saya bukan nak makan seorang, saya nak sedekah sikit kepada tahfiz. Hasil daripada tikam ekor tadi. Kan? Saya tengok tadi waktu Encik tulis-tulis tu, nampak mulut kumat kamit tu ada jampi apa tu? Apa pula jampi? Saya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku tikam ekor 4 nombor kerana Allah. Saya ikhlas menikam ustaz katanya. Jadi sekarang ni saya tak tikam ekor dah, saya berubah kepada menjual sop ekor. Macam itulah perubahan dia berlaku apabila ditimpa musibah.
Ya, dan ada satu lagi fakta yang mengatakan sebab seseorang itu berhijrah apabila timbul keinsafan dalam diri dia. Ya, adalah kalau di kalangan artis mungkin tuan-tuan perasan ada yang dah berhijab. Ada juga yang dah pakai tudung buka balik. Lepas bila ditanya kenapa buka pula, dulu dah pakai dah. Saya rasa macam tak ikhlas lah. Tak sampai lagi lah, belum ikhlas. Jadi saya buka balik, nanti mungkin umur saya 80 baru saya ikhlas. Baru saya pakai balik. Tapi masa tu bukan saya pakai tudung lah, saya pakai kain kapan. Jadi dia kata nak tunggu ikhlas baru dia nak pakai tudung. Itu tak kena. Tak betul. Kita ni ikhlas ke tak ikhlas ke, apa ibadat yang kita buat, benda yang wajib Allah perintahkan kita kena buat dulu. Tapi keikhlasan tu lama kelamaan kita boleh baja. Okey, ada soalan? Alhamdulillah tak ada soalan. Nasib baik tak ada. Ada soalan tak ada? Ada, insyaAllah. Kaum muslimin mewakili seorang, insyaAllah jika ada dalam masa 5 minit lagi ni, insyaAllah Ustaz akan jawab. Ada tak? Kalau tak ada saya tutup. Okey, muslimat ada tak? Okey, saya macam boleh baca. Macam ada yang nak tanya soalan tu dia macam masuk ke dalam kan. Jadi ni pun saya ambil juga daripada poin yang saya sampaikan pada pagi tadi. Kena betulkan niat dan tujuan hijrah. Ini berdasarkan hadis Nabi yang biasa kita baca. Di sekolah tahfiz pun mungkin ada yang hafal kan. Hadis yang pertama dalam matan Arba'in tu tentang niat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya setiap amal berpandukan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu akan dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Dulu masa zaman Nabi dulu, bila perintah hijrah, siapa hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah ni dikira kerana Allah dan Rasulnya. Tapi ada yang berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya ataupun kerana dunia yang ingin dicarinya, maka hijrahnya kerana itu. Ada seorang sahabat, kalau tak silap saya namanya Hatib, dia minat dengan seorang gadis bernama Ummu Qais. Dia nak tackle perempuan tu, kemudian dia masuk meminang. Pinangannya ditolak. Kemudian dia dengar Ummu Qais pun nak hijrah ikut Nabi. Dia kata tak boleh jadi ni, dia pun nak ikut juga. Kok lah sampai di Madinah nanti dia boleh pujuk. Dan akhirnya betul, dia pujuk perempuan itu dan dia berkahwin dengan perempuan itu. Tetapi niatnya berhijrah kerana nak kahwin. Jadi betulkan niat kita semata-mata kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana nak menunjuk, semata-mata kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi baik daripada semalam, kan? Besok lebih baik daripada hari ini. Kata Sayyidina Ali, barang siapa hari ini sama macam semalam, rugi. Barang siapa hari ini teruk daripada semalam, celaka. Barang siapa yang hari ini baik sedikit daripada semalam, itulah orang yang berbahagia. Okey, sekadar itu saja. Minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Saya minta izin buat sedikit pengumuman. Okey, saya datang ni macam biasa ada bawa sedikit oleh-oleh. Sebelum ni saya ada bawa minyak wangi kan, tapi hari ni tak bawa minyak wangi. Yang tadi tu adik tu saya kata minyak rambut, sebotol RM5. Yang buat tu orang Batu Kurau, tradisional. Dulu kita suka pakai minyak rambut yang minyak tu. Sekarang ni budak-budak suka pakai yang krim. Sebenarnya yang krim tu untuk jangka masa panjang lah. Rambut tidak subur, boleh boleh jadi reput, mudah beruban. Elok pakai yang tradisional kan. Jadi saya ada bawa RM5 je sebotol. Kemudian kalau akak-akak yang perempuan suka bedak sejuk. Bedak sejuk ni selain daripada nak bagi kulit nampak cantik, muka berseri kan, mulus, dia bagus juga untuk sakit kulit. Kalau ada ruam, gatal-gatal, kalau suami gatal boleh sapukan dengan bedak sejuk.
ya. Suami gatal, anak gatal, budak sejuk pun sama juga, RM5 je. Kemudian yang ini ada, ini dah habis dah. Yang ini kopi, siapa peminat kopi? V Cafe Premium Brazilian Arabica. Satu kotak tu mahal juga, RM60. Dalam dia ada 20 sachet. Maknanya satu sachet jatuh RM3. Tapi dia kopi untuk kesihatan. Ekstrak kunyit hitam dengan kulit manggis. Tapi kalau nak beli lu satu-satu pun boleh. Kemudian ada satu susu ni, namanya Dicols. Susu kolostrum, susu awal lembu campur dengan kurma, campur dengan rumpai laut ataupun alga, kolagen untuk bagi kulit cantik, badan sihat, ya. Kalau sakit-sakit sendi dan macam-macam penyakit lah kalau tengok dia punya flyer tu. Jadi sekadar itu saja, saya minta ampun, minta maaf. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan ila Fari Ustaz Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini aka Piyuyuk di atas tazkir, di atas sedikit perkongsian, di atas sedikit sharing ilmu dalam bab ma'al hijrah dan juga arti kemerdekaan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Piyuyuk di atas kehadiran ke bumi Hang Tuah. Ya, kalau pergi ke Perak, itu bumi apa saya? Sana bumi Hang apa? Okay. Kalau di Melaka, tapi ada lekir ada. Ya? Dekat Perak ada lekir, nama tempat lekir. Lekir ada. Lekir Betul. Ada satu tempat nama lekir di Perak. Belah Teluk Intan sana saya. Belah Manjung, dekat Teluk Batik. Di belakang sana ada satu tempat lekir, dan selamat datang ke bumi Hang Tuah. Alhamdulillah, untuk pengetahuan, Al-Fadhil Ustaz Piyuyuk sudah 3 kali berada di Marasas, dan insyaAllah saya kita mungkin boleh menjalinkan hubungan, ya, bukan hubungan maksudnya hubungan silaturahmi sama kita insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, pihak madrasah, saya mewakili daripada pihak Al-Fadhil Datuk Haji Muhammad bin Haji Hashim Al-Hafiz, urusi kami, dan juga kemudian Al-Fadhil Sa'adullah bin Haji Hashim Al-Hafiz, sebab kekangan masa, kekangan kuliah dan sebagainya, beliau menyampaikan salam kepada Ustaz dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, tahun depan kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi, dan insyaAllah mungkin Ustaz kita ada buat satu buat surau, pembinaan surau. Mungkinlah kalau Ustaz-Ustaz boleh wawarkan, ya, kepada dalam ceramah Ustaz ke dalam liman dan kawan sebagainya, insya-Allah. Bismillah musliman. Tapi kenangan saya sebelum ni tuan-tuan ni, waktu tu saya kuliah Duha. Waktu kuliah tu ada banyak monyet dekat itu. Monyet ada lagi tak? Ada, pagi tadi pun ada Ustaz. Petang tadi. Dia hari Selasa atau Rabu dia berhijrah. Dia pergi naik atas Ustaz dia. Daripada belakang tu dia naik tu, insya-Allah. Ada monyet masa tu kuliah Duha Ustaz. Tahun 2017. Maknanya monyet pun dia datang dengan kuliah. Okey, alhamdulillah. Semua muslimat yang dihormati sekalian, insya-Allah. Jadi telah sempurna majlis kita pada hari ini, telah selesai kuliah maghrib kita dalam bab ma'al hijrah dan kemerdekaan Malaysia kita, insya-Allah. Semoga nikmat ini diberikan selama-lamanya insya-Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan nikmat keberkatan di dalam kehidupan kita. Semoga kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kemakmuran, nikmat kesejahteraan, ya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah ke hujung hayat kita insya-Allah. Bismillah musliman. Sebentar tadi Ustaz ada umumkan ada jualan, dan insya-Allah ada sedikit jamuan barakah. Jadi dijemput muslimin dan muslimat untuk menjamu saudara, memandangkan, ya, kita masih belum solat fardu Isya. Jadi kami menasihatkan tuan-tuan, kita makan dulu dan kita pulang. Jadi minta tuan-tuan solat di rumah atau di masjid atau surau yang berhampiran, sebab kekangan tempat
dan juga takut kita takutlah kita rampas dan sebagainya, insya-Allah. Jadi yang duduk di luar, yang berulang, yang pulang sebentar nanti, di hadapan kita nanti di Selesco tu ada Masjid Romas dan juga adalah surah-surah kebijakan dan sebagainya, yang mana bermusafir selamat bermusafir, selamat menunaikan solat, insya-Allah. Jadi kita menjamu selera zaman barakah sebelum kita pulang. Dan juga di belakang sana saya ada dijual barang-barang, insya-Allah. Wa ila liqa wa ma'assalamah, sehingga kita bertemu lagi di hari dan masa yang lain, insya-Allah. Semoga kita diberikan kesempatan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, daripada mana? Ya? Daripada mana? Nak tutup? Ini saya punya, Apa ni? FB? Ni rakam dulu, nanti akan upload juga kat YouTube. Oh iya ke? Facebook. Oh, rakam Anak dulu. edit sikit. Oh, okey. InsyaAllah nanti nak saya. Okey.